Apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Terima kasih diucapkan kepada anda kerana telah sudi support, sokong video UI daripada mula sampai sekarang. Terima kasih. Jangan putus-putus untuk support channel UI ya. Okey, kepada anda yang telah tekan like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Okey, hari ni Adi ada satu cerita yang Adi dapat daripada my mum Ceritanya yang bertajuk Pontianak. Tak tahu kisahnya, dan ini kisahnya. Pada tahun 1960-an, waktu tu di Kampung Gelang, mak saya ada mempunyai 5 adik-beradik, campur arwah datuk saya dengan nenek saya. Mereka tinggal di kampung. Biasalah kampung kan. Jadi suasana tu meriah. Waktu pagi, tengah hari, petang, meriah dengan kanak-kanak tengah main-main. Permainan dulu. Mak saya pun biasalah, dah balik dari sekolah, buat apa yang patut. Mak saya pun mainlah dengan kawan-kawannya dulu. Main. Tanpa disedari, hari pun dah nak dekat maghrib. Mak saya dengan makcik saya balik. Dah balik tu, okeylah, mandi biasa. Lepas tu solat maghrib, solat berjemaah. Dah habis solat, masanya untuk makan bersama keluarga. Walaupun hidup susah tapi waktu tu mak saya cakap aman, bahagia lah. Satu keluarga makan bersama, tak ada yang satu tak ada, ini tak ada. Semua ada, adik-beradik mak saya ada. Jadi lepas makan, okeylah untuk waktu untuk mak saya buat, orang kata homework. Dah bikin dah habis bikin homework. Lepas tu mak saya dengan adik-beradik yang lain, waktu isyak pun telah tiba. Jadi berjamaah sama-sama macam biasa, sama juga seperti yang tadi, jemaah. Lepas tu adalah makan sikit, lebih kurang macam yalah, makan sambil bercerita tentang sekolah, kerja kan. Datuk saya mendengar, nenek saya pun mendengar. Mak saya cerita macam gini, pakcik saya, makcik saya semua cerita dah terlalu seronok. Jadi sampai terlupa dah pukul berapa. Sekali tengok dalam pukul 10 lebih. Okeylah, masanya semua untuk pergi tidur. Sebab apa, besok nak kena bangun awal, nak pergi sekolah. Waktu tu pula mak saya tengah ada, kalau tak silap saya, mak saya cakap waktu tu mak saya nak duduki peperiksaan. Jadi semua orang dah tidur, tinggal mak saya sajalah. Mak saya tengah bikin homework dengan lampu pelita kan. Kalau orang-orang lama pasti tahu lampu pelita tu apa. Sambil belajar. Tengok dalam pukul 2 gitu, tiba-tiba mak saya tekak haus. Kalau mak tekak haus pula, okeylah, tak apalah. Dah jalan daripada beranda nak pergi ke dapur, agak jauh sikit lah. Dah jalan, sekali tiba-tiba mak saya dengar bunyi orang kacau kopi ke Milo ke, macam ketang kan. Jadi mak saya, dalam hati mak saya cakap, belum tidur lagi adik aku ni. Apalah, tunggu sekejap. Ketang. Tapi daripada bentuk dia agak lain sikit. Mak saya cakap lah, lain sikit. Mak saya tak ada ingat apa-apa lah, okey lah. Tapi mak saya terlintas juga, lamanya adik aku kacau kopi ke Milo ni, tak tidur ke? Tak apalah, dia tunggu. Tiba-tiba
Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, mak saya terdengar cik saya ni mengigau. Jadi tiba-tiba mak saya tersadar, kalau kat dalam tu adik aku tengah mengigau, yang ini siapa? Nampak? Saya yang cerita ni pun boleh beli rumah naik apa lagi mak saya. Waktu tu mak saya dengan depan biji mata mak saya dia ngigau sekali. Lepas tu mak saya tengok, tiba-tiba nasib baik tau benda ala ni tak menoleh ke mak saya. Saya rasa kalau dia toleh kat mak saya mesti pingsan. Dengar tu je, mak saya pusing, dia pun mengilai. Mak saya dapat juga toleh sekejap. Dia naik gitu, pergi ke bumbung sambil mengilai. Dan mengilai satu hal, dia main cakar kat atap, kat dinding. Waktu tu dinding bukan dinding batu, dinding kayu. Waktu kampung dulu lah kan, dinding kayu. Dia mengilai. Mak saya punya menggigil waktu tu. Hanya Allah saja yang tahu mak saya cakap lah waktu tu. Sekarang nak cakap macam mana ni? Mulut dah terkunci, nak panggil siapa pun tak boleh. Terpaksa mak saya lari, ambil selimut, selubung. Tapi masih dengar juga dia mengilai. Dia cakap. Sekarang mak saya cakap, kalau aku buka satu mata dia jelma kat depan aku macam mana? Tak balik modal. Apa lagi ya? Mak saya, dengan kuasa Allah, mak saya dapat baca, mak saya dapat laungkan Allahu Akbar. Barulah datuk saya sadar. Yang hairannya, semua orang tak sadar, cuma datuk saya yang sadar. Datuk saya tanya, kenapa? Dengar tak apa? Dengar tak? Datuk saya toleh. Datuk saya cakap, tak apa, kau pergi baca apa yang patut, tidur. Datuk saya yang handle lah, orang kata. Datuk saya laungkan Allah Akbar, ambil garam kasar, baca selawat 4 penjuru. Datuk saya bikin. Dengan kuasa Allah, benda tu tak ada. Dia pun reda. Alamak, haus pula tekak. Teh botol tekak pun haus. Cubalah. Sekejap tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput. Mantap bro. Cuba sikit lagi. Asik coy. Teh botol. Mantap bro, mantap coy. Jadi kita berbalik pada cerita tadi. Setelah datuk saya baca, nampak garam kasar di 4 penjuru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca dah nak gelap. Jadi terpaksalah saya buka shade Okey. Jadi datuk saya pun ambil segelas air putih, baca. Sebab apa? Mak saya waktu tu badi. Mak saya demam. Mungkin dalam 3-4 hari mak saya demam. Kesian. Terpaksa mak saya tak dapat ambil peperiksaan.
saya baca dekat air tu, air putih tu, alhamdulillah dengan kuasa Allah, mak saya pun pulih sedia kala. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, kesimpulan ataupun apa yang kita dapat pelajaran untuk cerita hari ini, pelajarannya adalah kita memang tak tahu benda ni ada ataupun wujud. Dan jangan cakap tak percayalah dengan ni benda-benda, tahyul lah ni semua. Awak boleh cakap tahyul, boleh cakap tak percaya, tapi awak percaya tak angin tu ada? Awak percaya tak makhluk yang Allah ciptakan itu memang ada? Jadi janganlah cakap tak percayalah, mana ada ini semua. Ya, dia tak nak tunjukkan sebab apa, dia sendiri takut dengan kita sebab apa, kita ni lagi mula daripada mereka. Dan arwah datuk saya pernah pesan, kita jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Kita biar sederhana. Kita jangan terlalu takut sangat. Nanti tempat sini berhantu. Sebab apa? Kita punya mind ni dah kunci. Kalau tempat sini ada berhantu, situlah berhantu. Tapi padahal tak ada apa-apa. Disebabkan kita dah terlalu ketakutan sampai fikiran kita, minda kita dah dikunci oleh ketakutan diri kita sendiri. Jadi kita kalau tak dapat baca Fatihah, 3 kul, Ayatul Kursi. Kenapa bila terjadi ketakutan, dengan kuasa Allah dapat laungkan Allahu Akbar? Allahu Akbar paling simple tapi paling kuat dia punya maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Senang kan? Jadi sampai di sini saja Adi dapat ceritakan kisah mak saya. InsyaAllah lah kalau saya akan tanya lagi dengan mak saya ke, dengan pakcik saya, makcik saya, kalau cerita menarik, InsyaAllah Adi boleh sampaikan ataupun Adi boleh kongsi dengan anda semua. Sebelum Adi undur, sekali lagi Adi ingatkan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk ini channel UI Channel. Dan jangan lupa tekan notifikasi loceng supaya anda boleh dapat cerita terbaru daripada kami. Okey. Dan kalau ada sesiapa yang ingin kongsi cerita seram ke, cerita misteri ke, tak kisahlah cerita apa pun terjadi pada diri anda ataupun teman-teman jiran-jiran anda, kalau nak share, nak join sekali, nak cerita, boleh email kat sini. Okey? Adi akan tunggu. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Saya Adi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ging ging ging.